Azmin, walaupun dia bukan Menteri Ekonomi lagi, dia Menteri MITI. Tetapi kita tengok, siapa Menteri Ekonomi sekarang ni? Saya tanya soalan, siapa Menteri Ekonomi? 1, 2, 3, 4, 5. Azmin Ali, salah. Tok Pa jawapan dia. Azmin Ali Menteri MITI. Tetapi kenapa dia nampak macam Menteri Ekonomi? Sebab apa? Sebab dia sekarang ini yang memegang ekonominya. Dan kalau sekiranya ekonomi menjunam sebagaimana ada sekarang, tak lain tak bukan Azmin Ali. Dia punya salah dia. So, kita bercerita tentang Azmin Ali. Motivasi Azmin Ali apa? Oh, motivasi Azmin Ali ni senang. Motivasi Azmin Ali yang paling mudah kita nak baca. Dia bagai orang kata apa, like an open book. Tahu putih. Macam buku yang terbuka, like an open book. Motivasi kepada Azmin Ali adalah amat mudah untuk kita faham. Motivasi dia apa? Azmin Ali punya motivasi. Tuan-tuan puan rasa apa motivasi kepada Azmin Ali? Cuba teka. Aziz? Bukan. Motivasi kepada Azmin Ali bukan Aziz Apa motivasi kepada Azmin Ali ni? Motivasi kepada Azmin Ali ni sama je. Pangkat, darjat, wang, kedudukan, glamour, aku nak ke depan, aku mau dikenali. Dia egomaniac. Dia ada satu penyakit dia dah sampai, for me lah, dia dah nampak dah sifat apa yang dibagi sebagai narcissistic. Narcissist dipanggil narcissist atau narcissistic. Narcissistic personality disorder is a mental condition in which people have an inflated sense of their own importance, a deep need for excessive attention and admiration, trouble relationship and lack of empathy for others. Salah satu condition ni di mana narcissistic ni dia punya keadaan di mana dia akan ada trouble relationship. Trouble relationship ni dia tak boleh dengan manusia. Sama dengan Mahathir tu. Orang lain semua akan ada masalah dengan dia. Kemudian dia ni sentiasa kalau boleh dia nak excessive attention dan admiration kepada dia. Maksudnya semua mesti kat dia. Orang mesti admire dia. Paling mudah kalau kita nak tengok masa dia join Bersatu tu, masa join Bersatu tu masuk dalam hotel yang Scottish punya pipe bag tu kan, semua sekeliling dia. Dia berjalan red carpet. Masa Kongres Melaka, saya ingat lagi dia naik beca. Orang sambut dia Azmin masa tu. Itu ciri-ciri dia. Kemudian kalau kita tengok antara ciri lain, dia lack of empathy for others. Lack of empathy. Cari perkataan E-M-P-H-A-T-Y, empathy. Empathy ni adalah rasa kasihan, dia bukan kasihan, bukan. Rasa macam mana empathy ni? Empathy ni susah nak define, tapi satu perasaan di mana kalau kita dengan manusia, kita ada rasa macam masih ada rasa kemanusiaan tu kepada manusia. Dia tak ada. Atau very lack of it. Bagi dia objektif dia. Bagi dia punya objektif. Mencapai objektif tu, everything else, everyone else, anything else irrelevant. Mencapai objektif dia, everything else, everyone else, anything else is irrelevant. Ini orang kata matlamat menghalalkan cara. He will do anything. He will do anything in order nak mencapai apa yang dia nak capai. Proven. Kalau kita tengok Februari hari tu kerajaan jatuh. Proven. Sekarang ini kita tengok. Darurat sekarang ini. Dia punya plan. So what's next? What's next, tuan-tuan dan puan-puan? So, they are now nearing their last bullet dah. Ini bullet-bullet dia orang yang tak akhir dah. Ada maklumat mengatakan bahawa kalau sekiranya berlaku darurat dan dilantik caretaker government, Perdana Menteri itu, berkemungkinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berkemungkinan. So, kalau itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, I'm interested to know di mana hala tuju politik Azmin Ali selepas ini. Tapi knowing him lah.
Ini knowing him and the cartels lah. Muka-muka tak malu ni. Kan? Tak jadi Perdana Menteri pun Anwar. Semua dah sibuk dah sekarang ni. Minta itu, minta di jawatan ni. Tak apalah. Hang ambil lah semua. Biar pi kat hang lah. Kita tak kisah. Bukan kita masalah tu. Masalah kita nak tengok. Kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri. Kita tahu beliau boleh memimpin negara dengan lebih baik. Saya nak bagi tahu tuan-tuan puan, motivasi Azmi ni mudah je. Motivasi kepada Azmi ini mudah sahaja. Itu kuasa, pangkat, darjat, kedudukan, itu motivasi dia. Terima kasih. Terima kasih Azmin Ali, anda telah menunjukkan satu sifat manusia yang sebelum ni kita sangka tak ada pada manusia. Tapi rupanya ada manusia yang macam ni. Dan ramai rupanya ada yang macam ni. Dah pun menunjukkan sifat-sifat mereka. Sifat-sifat orang Sarawak kata minta puji. Sifat-sifat orang Sarawak kata minta puji. Minta puji dan minta puja punya sifat. Ada orang kata pada saya, Suadi, kau sombong sekarang. Minta orang puji dan puja kau. Tak ada. Tak nak puji aku pun tak apa. Tak nak puji aku pun tak apa. Tak ada apa orang kata, tak ada menambah. Memuja dan memuji itu tak menambah value kita. Menghina, mengkeji itu tak mengurang value kita di sisi Tuhan. Sebab Tuhan punya nilaian kepada manusia itu berbeza daripada nilaian manusia kepada manusia. Sebab itu saya selalu kata, aku hidup bukan dengan pujian. Aku tidak juga akan mati kerana kejian dan kutukan. So, tak apalah. So, what's next? Soalan seterusnya. Apa yang akan berlaku lepas ni? Ramai juga lepas saya buat live masih tak puas hati lagi. Saya kata what's next? Kita tak boleh nak jangka what's next. Tapi, kalau nak tahu what's next, take a good close look apa tindakan Azmin lepas ni. Take a good close look dengan apa tindakan Azmin lepas ni. Menarik bila saya tengok Azmin Ali punya Facebook tadi. Bila saya tengok dia punya Facebook, ramai orang hentam dia gila-gilanya lah dalam Facebook tu. So dalam Facebook tu dia menyatakan tentang dia tak puas hati lah ni tentang Anwar Ibrahim lah yang menyebabkan saya tengok, saya cari dulu. Azmin Ali. Saya baca dia punya apa yang dia tulis berkenaan dengan slow lah pula internet ni. Okay, saya baca. Media statement Azmin Ali. Dia kata apa? Saya baca baca dia lah. Cakap orang putih ke? Leaders must unite with the rakyat in this time of great adversity. As the nation faces the wrath of the world's most severe health crisis in the recent history. Yang mana dia sendiri take over kerajaan dalam pada COVID sedang berlaku. The government working closely with the rakyat and all the frontliners are doing their level best to battle the COVID-19 pandemic. Okay. The battle is waged on both the health and economic fronts, as it is incumbent on the government to protect lives as well as livelihoods. Such an effort must therefore warrant that all right-minded citizens, including political leaders, regardless of partisan divides, must stand united so that we can pool our resources together and ensure that while public health is safeguarded, the economy remains vibrant and jobs are secured, and that the people, particularly the wage earners and those in the informal sectors, can continue to have secure and steady incomes, protect their families, and put food on the table. Dia tak fikir pula macam ni masa dia tengah ambil take over kerajaan dahulu kan. In the light of this, it is most regrettable that the leader of the opposition, disebut Anwar Ibrahim lah ni, has chosen to stir up instability and sow hatred when he claimed to have the whole world that he had obtained a convincing and formidable majority in parliament to form a new government and calling on Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin to resign. Yang ini kita nak tengok, saya translate dalam bahasa Melayu bagi yang tak faham lah. Disebabkan oleh ini adalah suatu yang amat dikesalkan
ketua kepada pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan dan telah menanam kebencian kepada seluruh dunia dengan mengatakan bahawa dia telah mendapat satu majoriti yang kukuh untuk membentuk kerajaan baru dan memanggil Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk meletak jawatan. Habis dahulu, yang kau buat pada masa dahulu, kenapa tak boleh? Kenapa masa tu boleh? Kenapa masa sekarang ni tiba-tiba kau kata regrettable pula? Kan? Chosen to stir up instability. Yang dalam masa daripada 23 hari bulan sampai 29 hari bulan tak ada kerajaan tu, apa cerita? Apa pada masa tu apa yang berlaku kalau bukan kerana kau? Yang ni sekurang-kurangnya kita tak ada kerajaan, masih lagi ada kerajaan. Kita minta tukar Perdana Menteri. Kenapa? Dia dah kecut. Raja kecut sudah kembali. This is clearly the work of a power crazy individuals driven by selfish and egotistical motives with a pathological sense of entitlement as if the post of prime minister is his birthright. Dia punya ayat kan. Power crazy, selfish, egotistical motives, pathological sense of entitlement. Kalau aku baca ni, lebih kurang sebenarnya dia merujuk pada diri dia sendiri ni. Kenapa kata power crazy? Siapa yang pada zaman Mahathir, zaman Pakatan Harapan dahulu, tiba-tiba berhenti jadi menteri besar, kemudian dia mencalonkan letak nama dia kepada Mahathir supaya dilantik jadi menteri ekonomi. Menteri ekonomi ni sama level menteri kewangan. Siapa kalau bukan dia? Siapa yang kemudian mencadangkan nak jadi Perdana Menteri ke-8 tu? PM8 waktu zaman Katal. Dia. Siapa yang kemudian menjatuhkan kerajaan, membuat plot untuk menjatuhkan kerajaan, membuat 11 orang ahli Pakati Keadilan Rakyat keluar untuk menjatuhkan kerajaan, bukan setakat federal. We are talking about Johor, we are talking about Sabah, we are talking about Melaka, we are talking about Perak, we are talking about Kedah. Siapa? Are you really talking about Anwar Ibrahim? Or are you really referring to yourself? In his relentless quest to become the Prime Minister, Anwar Ibrahim has resorted to outright lies as well as subterfuge, not only as against the nation, but even as against His Majesty YDPA. Wah, berani dia. Dia kata dia menuduh Anwar Ibrahim berbohong. Soalannya bukan Anwar Ibrahim kena buktikan dia ada majoriti. Muhyiddin ada majoriti ke? Itu soalan kita. Dan sampai sekarang, Muhyiddin tak pernah tunjukkan majoriti. Dan bukti bahawa dia tak ada majoriti apabila engkau menasihati supaya dia letak jawatan. Supaya dia mengadakan darurat. Panjanglah, malas saya nak baca yang lain tu. Panjang. Tapi inilah dia Azmin Ali. Dan inilah dia motivasi dia sebenar kepada Azmin Ali. Apa motivasi sebenar kepada Azmin Ali ini? Motivasi sebenar kepada Azmin Ali adalah kuasa pangkat. Dan siapa yang nak jadi Perdana Menteri kalau bukan Azmin Ali? Tuan-tuan dan puan-puan, Muhyiddin Yassin kat situ, dia tu jadi apa tau? Dia tu jadi balaci je, Muhyiddin Yassin ni. Dan Muhyiddin Yassin ni tak lama. Plan dia adalah peralihan kepada Azmin Ali. Plan peralihan adalah kepada Azmin Ali. Suka atau tidak, peralihan itu adalah kepada Azmin Ali. Suka atau tidak. Terima kasih yang menonton saya di Facebook sekarang ini 6,800 orang, di YouTube 3,240 orang, sekarang ini lebih kurang dalam 10,000 orang. Kemudian dekat Twitter, saya pun tak tahu apa dekat Twitter ni, tapi ada dalam, tak ramai lah Twitter ni, besar ramai. Twitter pun dalam 23 orang. Terima kasih yang bersama dengan saya. Malam ni saya panjang sikit lah. Itu saja daripada saya pada malam ini, dan terima kasih kerana bersama saya. Saya mohon kawan-kawan terus share video ni, paling kurang kita boleh share bahawa dua makhluk ini akan cuba menggagalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kita mungkin disakiti. Kita mungkin akan dilawan. Kita mungkin akan dipijak, ditekan. Tetapi yang penting, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Apa dia? Apa dia? Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.